Betul ya masa itu. Okay, terima kasih Mr. MC. How are you guys doing? Selama lebih kurang 2 hari kita berada di sini. Apa yang anda telah belajar? Mungkin anda boleh typekan di chat box tu. What is the best point? What is the best gem yang anda dapat setakat ini? Apakah benda pelajaran yang anda rasa, wow, ini pertama kali saya dengar, ini this is the best thing I dapat pada kali ini. Typekan di chat box tu. Yeah. I'm watching the chat box now. Yeah, bring people to event, business first. Yeah. James Bond, okay, James Bond. Not that one. Okay. Saya nak apa yang anda belajar selama 2 hari. Mistakes, a lot of mistakes that we make. Ya, betul. Jadi sebenarnya setelah kita dengar daripada banyak leader-leader ni kan, kita tahu, betul tak? Kita lebih kurang kita boleh rangkumkan apa yang menjadikan mereka ini hebat, apa yang menjadikan mereka ini berjaya. Kerana mereka ada satu yang kita panggil dia champion mindset. Mereka adalah spesies orang-orang yang dalam fikirannya dia nak champion, dia nak berjaya, dia nak ke depan. Jadi dia tak mudah mengalah, dia tak bagi alasan dan sebagainya. Okey, untuk sesi ini saya sengaja tak ada slide. You know why? Because minggu lepas masa si Punoli beritahu, darling, you have to take this, you have to do this champion mindset. Panggil darling tu, cakap speaking kat rumah speaking. So, you know, knowing me, anda semua tahu macam mana saya yang bila terpaksa bercakap begitu. So, macam suatu yang tidak comfortable sebenarnya. Tapi tak apa, kita take the challenge. You know, kalau kita ada mindset sebagai seorang champion, apa yang diserahkan kepada kita, apa tugas yang dia bagi itu kita buat. Ini adalah satu ciri-ciri mindset, champion mindset. And saya ambil, we take the challenge. Okay, semalam ada somebody dia kata kita take the challenge. Kita kena push ourselves. Okay, nombor satu saya rangkumkan daripada pengamatan kita, daripada perkongsian daripada leader yang sebelum ni. So saya dapat rangkumkan nombor satu, mereka ni dia all of them, bukan seorang, bukan dua, tapi kebanyakan semua, dia mengambil ownership. Dia mengambil, ini aku punya hal. Kalau aku nak berjaya, kalau aku nak gagal, itu semua urusan aku. Aku boleh menjadikan bisnes saya berjaya, diri aku berjaya, ataupun aku boleh menjadikannya gagal. Ini semua aku punya urusan, bukan orang lain, bukan downline, bukan upline. Kita tengok semalam perkongsian daripada Anton, macam mana mereka, dia tidak ada upline berhampiran dengannya, tapi dia belum berjaya. Dia ada mindset yang go getter, jenis yang kita panggil dia result oriented. You know, ni goal yang aku nak capai, ini aku akan buat. Ini apa saja yang diperlukan, aku akan buat. Sama juga macam Cynthia pun bercerita dekat, dia cakap upline dia tak ada, bukan tak ada, upline dia dekat New York, dia dekat Los Angeles. So macam mana tu? Dan dia berjaya, dia orang paling teratas sekali kan. So sama juga, so saya ada cerita, nak dengar cerita tak? Kawan saya ni, dia komando, sekarang dah pension lah. Dulu dia komando. Dia kata, pada hari terakhir latihan tu, dia kena ada tugasan. Tugas dia apa? Tugas dia kena pasang bom di kawasan musuh. Ada target, dia bagi target. Apa yang komandan dia bagi target dia bagi peta. Itu je. Ini target dia, kau pergi pasang bom jangka dia dan cepat-cepat tinggalkan kawasan. Peta dengan target. So dia tidak dibagi makanan, dia tak dibagi tahu senjata ke bawah. Jadi sebagai seorang yang nak menjayakan misi ini, dia kena tahu, sebab misi dia cuma pasang dan cabut lari. Jadi dia tak boleh bawa makanan banyak, tak boleh bawa beg besar. Dia tak boleh bawa senjata berat-berat. Jadi dia bawa senjata ringan, M16. Dia bawa makanan ala kadar, sekadar untuk sehari dua. Dan dijadikan misi itu. Sebab tu dia jadi komando, sebab dia bagi pasang bom jangka tu di kawasan target tu. Dan selamat. Kalau kita ditangkap, kita tak berjaya jadi komando. Jadi kita hendak ada
mentality seperti komando ni, get the job done. Whatever it is, get the job done. Kita nak jadi 6A2-3, get the job done. Apa yang diperlukan untuk kita jadi S3. So of course saya bawa balik kepada bisnes ni, apa yang kita perlu tahu, kita kena belajar bisnes ni, kita kena belajar demo betul-betul. Kita tak boleh rely macam si Pak Wan cakap tadi, kita tak boleh rely hanya kepada kita punya upline ataupun kepada sumber-sumber lain. Kita kena take the ownership. Marketing plan kita kena buat tahu. Kita kena datang Zoom, belajar, training, dan jangan tunggu hari ni ada Zoom tak? Hari ni ada Zoom. Benda tu sudah di-announcekan, sudah ada. So, masuk ke dalam kalender. Okey, hari ni siang-siang kita ada ni. Jadi kalau kita tip-top dalam hal ini, kita tahu apa yang diperlukan untuk kita maju ke depan, untuk kita berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. So, itu yang pertama, take ownership. Dan of course, semalam saya juga sangat gembira dan teruja bila saya mendengar cerita Sifat Anton. Di mana dengan situasi yang beliau berada, tak ada upline, tak ada sumber yang available di sekeliling dia, dia pergi cari sendiri. Dia tak menyalahkan Inajik kenapa Inajik tak sediakan tu, tak sediakan ini. Dia tak salahkan upline dia, kenapa upline dia tak bantu dia gitu ini. Dia tak komplain, dia buat kerja dia je. Kerja dia saja. So that's why dia berada di mana beliau berada. Jadi kejap lagi jadi nak A2 tu, sikit lagi. Almost 6A2. So congratulations kepada Anton. So it's your success. If you are successful, that's your effort. If you fail, that's also your own doing. Jadi anda tidak ada siapa-siapa untuk disalahkan dalam hal ini. Because adalah kita berterima kasih, ya betul, seseorang telah memperkenalkan kita kepada bisnes yang awesome ini. Terima kasih. Kami pun tak ada, you know tak? Anda tahu tak anda? Kita punya upline quit. Upline kita quit. Kita dashboard dia quit. So we have to do things on our own. So because of that, jadi kita punya ketahanan tu tinggi. Sebab kita buat kerja sendiri. Imagine budak kampung yang buat kerja berat banding dengan budak bandar yang tak bekerja berat. Budak kampung dia lagi lasak. Seperti orang yang lasak. Dia boleh buat benda macam-macam. Jadi saya nak ni, mungkin sebahagian daripada anda biasa dengar cerita ni, apa yang berlaku dan mengapa kita adakan KBS ni. Mengapa kita adakan KBS ni. Sebelum ni memang dah ada event besar. Grandmaster Sifu Semsia tu dia buat event dia. One day event seminar, saya rasa dalam bulan sekitar 2014 itu. 2014. So dia menganjurkan, of course, dia menganjurkan event dia, satu one day kangen bisnes seminar dia. Saya ingat lagi. Dia punya tiket dia RM200. Of course sebab dia bawa ke hotel dan ada makan. RM200, tak apa. Jadi apa yang Sifu Noli buat, dia pergi transfer RM30,000 untuk secure tiket. RM30,000, RM10,000 setiap hari. Bukan limit RM10,000 sehari kan. RM10,000. Jadi RM30,000. Event tu diadakan di Garden Hotel. Saya ingat. Di event itu ada 420 participant, something like that. Dan kita punya participant, kita punya ni ada dekat 200 orang. 190, 85, 90 itu. So that's kita punya spirit, to go big, to win, to become the best. Jadi apa makna dia? Duit yang kita belanjakan untuk beli tiket tu, kita tidak tahu lagi siapa yang akan beli tiket tu, siapa yang akan datang dengan kita ke event tu. RM200 satu tiket tu. So kita tak tahu. Apa yang kita buat, we take the risk, put the money down, then kita figure out mana siapa yang datang event ni. Lepas tu kalang-kabut lah, telefon sana, bagi assignment, okay, kau ambil tiket 3, kau ambil 5 dan sebagainya. So the point is, we do whatever it takes to get our business going, to make this business successful. Kemudian pada tahun 2016, selepas kita mengadakan ada kita punya signature kangen business seminar ni,
2016, siapa yang ada di sana, siapa yang ada di PICC. 2016 saya nak tengok siapa orang-orang lama yang ada di PICC. Itu kangen yang keempat tak silap saya, ataupun kelima. Ya, ya. Pada ketika itu kita ada 1000 pack. Kita booking 1000 pack. You know, untuk booking hall, kita kena bayar 50% down payment. Duit siapa tu? Duit dia letak. No problem. Orang datang ke tak datang, kita dah kena spend duit untuk sewa bilik, sewa hall. 1000 pack, 1000 pack. So what happened? We have to fill the hall dengan 1000 orang. Kalau tak dia datang kurang 1000, yang datang beli tiket kurang 1000, that's it, kita kena tanggung benda tu. So these are the thing, inilah benda-benda yang kita buat, yang kita spend, you know, we because kenapa? Because we take ownership of the business. Kita tak mengharapkan apa lain kita untuk buat itu untuk kita, buat ini untuk kita. We do it ourselves. Then all the overseas travel tu, kita pergi Dubai, kita pergi Jakarta, pergi Bangladesh, pergi India, semua tu adalah untuk group. You know, we don't, kita tidak dibayar untuk pergi ke tempat tu untuk buat training. Semuanya keluar daripada kita punya pocket, pergi Singapura dan sebagainya. This is our own money. So do whatever it takes. Buat apa yang perlu untuk kita berjaya. Okay, by the way, the reason kenapa kita buat KBS ni kerana because ramai selepas event tu kan, sebab event tu dalam bahasa Inggeris. So selepas event tu ramai daripada tim kita yang tidak faham, macam lost. Satu hari duduk situ tapi tak faham, banyak tak dapat. Sebab itulah kita buat KBS ni. Benda tu lebih kurang sama, dia punya format dia dengan EKW. Jadi kita buat ini, alhamdulillah ramai yang sudah memperoleh benefit. So kalau dulu kita orang bayar 200 satu tiket. Tapi hari ini anda berpeluang untuk bayar RM20 satu tiket. RM20 satu tiket. So berapa ramai yang sudah bayar? Berapa ramai yang sudah beli tiket untuk KBS 4? Saya nak tengok. Type dekat chat box tu. Yeah, congratulations Sherin. Yeah. James, yes. Yes, bagus. So RM20 murah. You have a global business, bayar RM20 je untuk ni. So things are getting a lot easier sekarang ni, because semua sekali sudah ada, sudah teratur. Jadi memudahkan kita untuk buat kerja. Okay, by the way. So tajuk dia ownership, kita ambil, jadi kesimpulan kita ambil ownership. Dan dengan adanya KBS ni, dapatlah tim kita, dapatlah leader-leader kita untuk ke depan. Kalau tidak nanti macam grup masa Semsia tu dia dah besar sangat, so mungkin kita tidak ada peluang untuk ke depan untuk bercakap. Jadi ini adalah platform untuk anda yang nak jadi leader. Sila ke depan, beritahu kami anda ready untuk take up some roles dalam KBS ni. So of course KBS kita semakin hari semakin besar. Saya tak tahu berapa ramai yang sudah beli tiket, mungkin boleh ditypekan di chat box tu berapa tiket purchase setakat ini. Okey, itu nombor satu. Yang kedua, siapa cakap tadi? Sifu Edwan, yes, Sifu Edwan cakap tadi. Salah satu mistake yang kerap dilakukan ialah kita pasif. Pasif ni maknanya menunggu. Jadi seorang champion dia tidak menunggu makanan tu jatuh dari buah tu jatuh dari pokok. Dia pergi panjat pokok tu, dia ambil buah. Okay. So that's champion. That's two champion mindset. Jadi kita kena aktif, kena ambil bahagian yang aktif. So saya sangat bagus. Saya sangat bahagia pula. Saya gembira saya tengok dekat chat box tu, people are active, because ni muscular memory sebenarnya ni. Jadi bila kita aktif, pembelajaran tu dilakukan secara menyeluruh. Kita guna mata, kita guna telinga, kita guna mulut, tangan dan sebagainya. So benda tu dia punya ilmu yang kita dapat tu akan retain lebih lama dalam kita punya minda kita. So kena aktif. Aktif dalam Zoom, aktif dalam WhatsApp, kita
Apa lagi aktif? Selalu ada semangat volunteerism, ada semangat untuk sukarela. Kalau ditanya sesuatu, siapa boleh buat ni, so kita be the first one tu angkat tangan ataupun ke depan ataupun offer diri untuk melakukan tugas tu. So why? Because sebagaimana yang Siku Sam sudah cakap, participation equals to value. Jadi kalau kita tak participate, kalau kita just pasif, peluk tubuh seperti ini, kita tidak aktif. Dan nilai yang kita dapat daripada apa saja yang kita lakukan tu menjadi semakin kecil. Kita boleh tengok dari bola sepak, katakan bola sepak. Saya suka mengambil contoh permainan bola sepak. Dalam satu stadium yang besar ada 50,000 orang dalam tu. Ada 22 orang dalam padang tu yang main bola, yang kejar bola ke sana kemari. Yang buat duit siapa dia? Yang make the most money. Orang yang aktif tu, yang dalam padang ke sana kemari, yang Itali. The players, yes. The spectators, orang yang tengok bola tu, dia cuma tengok, dia don't make money. Orang yang make money tu orang yang aktif. Macam mana? Kenapa dia berada di sana? Kerana dia proaktif sebelum tu. Dia pergi training. Tak kira lah apa situasi pun, hujan ke panas ke, dia pergi training setiap hari. Kalau tidak di padang, di gym. Dan dia jaga makan minum. Itu orang-orang yang berjaya. Jadi kita aktif, mengambil bahagian secara aktif dalam satu keadaan ataupun satu whatever, apa saja yang kita terlibat. Jadi mungkin kita sekarang ni dalam duduk di bandar ni, kita tidak lagi melalui ada pengalaman perasaan gotong royong. Kalau di kampung saya, orang kampung, dulu kalau di kampung nak buat kenduri kendara, itu 7 hari punya affair tu. 7 hari nak kenduri. Jiran datang ni potong bawang, dari situlah timbulnya istilah membawang. Potong bawang, teamwork, yes. Potong ayam, potong daging dan sebagainya. Sebab itu dia punya kerukunan tu ada. Bila kita buat bekerja bersama, kita participate, jadi rukun dan boleh maju ke depan. Kita boleh menjayakan program yang dijayakan. Jadi kita apply the same principle kat sini. Jadi kita nak selalu participation ni, active participation ni bukan saja dari segi itu, dari segi sikap kita, macam mana kita melihat suatu perkara tu. Kalau macam event, kalau dulu-dulu bila kita pergi ke hall, pergi ke dewan, saya dapati ramai leader-leader ni yang dia selalu berada di sana awal. Dia orang yang awal datang, dia orang yang terakhir pulang. Saya tengok ada macam satu trend di situ. Dia awal, dah sampai awal, balik yang lewat, yang terakhir. Bukan terakhir mungkin, tapi lambatlah. Kenapa? Kerana bila satu event tu dilakukan, ada banyak perkara nak dibuat, susun kursi, susun slide dan sebagainya. So banyak benda boleh dilakukan. Jadi ringan-ringankan tulang, jadi volunteer, jadi team player yang bagus. Itu nombor 2, participation. Jadi kalau tadi nombor 1-nya kita nak take ownership, ownership dalam bisnes ni. Yang kedua, kita nak betul-betul participate dalam team, supaya sebab bisnes ni adalah bisnes berjemaah. Kita tak boleh buat bisnes seorang-seorang. Kita tak buat bisnes seorang-seorang, tak jadi. Saya belum jumpa lagi orang yang buat bisnes seorang-seorang. Okey, saya jual, kerana nak jadi Dash 3 ni, kita perlukan lebih kurang 800 unit. Saya jadi Dash 3 kerana saya jual 800 unit. Tak ada. Setakat ni saya belum jumpa lagi. Belum jumpa orang seperti itu. Jadi kerana apa? Kerana bisnes kita adalah bisnes berjemaah, partisipasi. Ya, betul. Sepatutnya. Okey. Kemudian next apa dia? Take inventory. Kita tahu details. Tadi Sifu Edwan pun ada benda ni dalam point dia. Kita kena take inventory. Perkataan digunakan saya tak ingat tadi, the exact words.
Tapi basically kita because ini adalah business, jadi kita kena tahu number-number dalam bisnes ni apa dia. Perkara-perkara penting yang kita kena buat, kita kena tahu apa dia. Contoh dia. Berapa ramai, so selepas 2 hari ni kita dengar kan, betul tak? Selepas 2 hari kita dengar ni, semua leader kata bawa orang ramai-ramai ke event. Hampir keseluruhan, semua, saya rasa tak ada seorang pun yang tak kata tu. Event penting, bawa orang ramai-ramai. Jadi saya nak tanya, berapa ramai yang datang ke event? Adakah anda tahu berapa ramai tim anda yang datang ke event? Ke event ini dan ke event KBS 4. Kalau KBS ini kita ada 5 orang dan KBS 4 kita ada 5 orang, apa makna dia tu? Bisnes dia tak grow. Sama je. Kerana bisnes kita size, our growth in the business adalah diukur dari jumlah orang yang datang ke event. Jadi ini saya telah ceritakan awal-awal dulu pada tahun 2015. Pada ketika itu, the first time kita attend Energic Global Convention di Anaheim. Ada beberapa orang daripada sini. Global Convention di Anaheim, California. First event. Masa itu saya baru 6A. Si Punoli pun baru 6A kerana saya 6A. Dia 6A2 ke 6A3. Okay. So saya duduk di belakang Bob Gridelli, petas kat depan. Dia ni row pertama, Bob dengan isteri dia, dengan leader. Saya duduk belakang dia. So saya sangat excited masa tu. So jumpa Bob, kita selalu tengok video dia kan, Bob Gridelli tu. Sekarang dia dah dash 5 in the business. So saya tanya, so masa tu dia dash 3, 9 dash 3 tak cakap saya. So excited, Bob, how are you Bob? It was nice to see you. So I'm excited, I always watch your video, saya selalu tengok video anda. So sangat teruja hari ni saya dapat berjumpa dengan anda secara in person, Oh, dia kata, lepas tu dia tanya saya, what level are you? Dia kata, saya 6A dah. Kena bangga lah 6A. Saya 6A dah. 6A. Kemudian dia tanya soalan yang seterusnya. How many people you bring to this event? Saya macam malu-malu sebab saya buat seorang saja. Masa tu si Fuhuda saja bersama kami, downline kita. Dia seorang saja. So dia kata, well, it's good. Baguslah kau dah jadi 6A sekarang ni. It's good that you are 6A now. Tapi sebenarnya your business growth, bisnes anda sebenarnya ditentukan oleh berapa ramai anda bawa orang ke event. Lebih ramai orang datang ke event, better for you. Your business will grow faster. Kalau yang 100 number tu, mereka cuma user saja. Kalau mereka cuma minum air ataupun just introduce kepada 2-3 orang, basically mereka cuma user saja. Mereka tidak akan bantu anda untuk pergi ke level yang seterusnya. So ini saya ingat sampai sekarang ni. So I hope saya dapat sampaikan ini kepada anda. So the importance of event ni. So berapa ramai datang ke event bulan Oktober ni nanti. So have that number. Mungkin kalau anda tu boleh tuliskan, kita ada somebody yang 200 dah beli 200 tickets ke event. So just imagine, benda ni dia punya momentum dia lebih kurang 3 ke 6 bulan. Anda perhatikan bisnes dia 3 ke 6 bulan akan datang bila dia bawa ramai orang ke event. Ada yang beli 100. So what's stopping you from bringing a lot of people? Then kita kena tahu berapa ramai yang dah naik pangkat 1A, 2A, 3A. These are the numbers that kita kena especially kalau kita masih lagi level yang belum lagi dash 3, mungkin kita kenal semua orang ni kan. Jadi kita kena tahu 1A sebab apa? Kerana bila event seperti ini kita nak raikan orang-orang yang baru naik pangkat ni, mereka sangat teruja, excited ya. Sebab apa? Kerana di tempat kerja mereka tidak akan dapat pengiktirafan, mereka tidak akan diraikan. Tapi bila datang KBS ni, nama dia keluar, dia punya muka dia keluar. So next time mungkin kita akan keluarkan muka dia. Siapa yang naik 1A, 2A, keluar muka dia. You guys like that? Okay tak, Joe?
Kalau nama saja mungkin tak kenal siapa dia kan, tapi kalau ada muka, ada gambar kan, lagi better kan, ya. Yeah. So next time insya-Allah kita kalau dapat kerjasama daripada semua leader, kita akan letakkan gambar anda di screen supaya semua orang nampak. So alhamdulillah saya nampak tadi kita punya tiket sudah berapa? 750. 750 tickets. So tahniah, congratulations. Congratulations. InsyaAllah kalau kita touch 1000, saya ada cita-cita untuk menjemput Mr. Oshiro untuk datang ke KBS kita. So setakat ni okey lah kalau saya jemput atau kita jemput, dia datang walaupun sekejap. So penuhkan, jadikan 1000 sebab kita punya Zoom kita boleh cater for 1000. So make sure kita dapat 1000. Alright. That's the job. Itu target dia. So get it done, right? Kita nak 1000. Okay? So kemudian banyak demo yang kita buat. Of course demo salah satu penentu kejayaan kita. Kita tahu JB dulu buat 140 demo. Dia tahu dah berapa banyak demo dia buat. Sebelum dia, sekarang ni kat mana dia? Dia dash 6. Romi dan sebagainya. Banyak cerita-cerita sebegini. Dan satu lagi kita kena take inventory. Berapa banyak dah kita buat bisnes ni kan? Ini ramai tak tahu. Bila kita tanya leader, how much have you made in this business? Oh, tak tahulah, tak pastilah, tak kira lah. How can you be a successful businessman or businesswoman kalau duit yang anda dapat pun dah tak tahu how much? Make sense or not? Betul tak? Ada logik tak? So tak tahu. Yes, sir. You don't know how much you're making. So why? Sebab apa? Sebab duit tu tak ada kat tangan, hilang. Of course, dalam bisnes ni kita banyak buat duit, banyak masuk, banyak lah keluar, so spend banyak. Tiba-tiba dekat bank tak ada duit, tak ada balance. That's the problem. Jadi kena tahu benda tu, dan kita kena ada tahu vital signs. Vital sign macam mana? Vital sign of course macam si Guna cakap tadi, kalau kita pergi jumpa doktor akan ambil tanya kita macam-macam, kita check vital signs. Dalam bisnes ni pun ada vital signs. Vital sign ni apa? Name list, berapa ramai name list yang kita, dalam list kita berapa ramai orang, berapa banyak appointment kita buat, berapa banyak demo kita buat seminggu, sebulan, berapa ramai orang kita bawa ke event. So ini semua adalah tanda-tanda kritikal untuk menentukan kita punya bisnes itu boleh hidup ataupun mati. Kalau tak ada tu dia matilah. Kalau nombor tu kecil, bisnes kita tak akan berkembang, dia akan mati. Jadi kita nak besarkan benda tu. Okay? Ini pun apa yang diajarkan oleh Jibun. Kita naklah selalu test and measure. Betul tak? Kita kena selalu ukur dan uji. Test and measure. Indicator. Yes, that's right, indicator. Okay, itu yang ketiga. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Ini sekarang kita saya dah ya, yang ketiga. Apa yang kedua tadi? Yang pertama kita nak take ownership, kemudian kita nak actively participate. Yang ketiga kita hendaklah ada apa yang kita namakan jelas. Ramai orang tidak jelas apa yang dia mahu, mana dia nak tuju, sebab itulah mereka tak ke mana-mana. Just pusing, tak ada tujuan yang jelas, clarity. Kalau kita buat kereta pun, kereta cermin depan tu kabur, kita tak boleh bergerak, kita tak boleh ke mana, very dangerous. Kita tak boleh nampak jalan yang kita nak lalui, nak gunakan. Jadi kita kena jelas dalam bisnes ni. Kita kena jelas dengan kita punya goal, apa yang kita nak capai, bila. Bukan saja saya nak jadi industri, dan dia jadi industri bila. Jadi kita kena clear on that aspect. Of course sekarang ni kita sudah ada kenderaan. Kenderaan ni apa? Kenderaan ni adalah kangen bisnes. Ini aja kangen. Kita apa lagi kita perlu? Kita perlu plan. What's the plan? Kita kenderaan dah ada. Jadi peta tu peta dia macam mana? Okay, peta dia ni, apa yang successful leader buat, itulah peta anda. Anda follow in the beginning, anda just follow mereka-mereka yang sudah berjaya dalam bisnes ni.
Just do this. Buat perkara ni. Selagi anda belum mencapai dash 3, jangan buat perkara-perkara lain. Just follow. Boleh tak? Lepas tu kalau nak buat lain, buatlah. Jadi sebelum dash 3 ni, just ikut saja. Pergi Zoom, pergi KBS, pergi je. Bawa orang ramai, buat saja. So tengok hasil dia nanti. So jangan question banyak sangat, just follow. Tapi yang pertama tadilah kita kena ada clarity di mana kita nak berada pada waktu bila kita nak sampai di sana. Of course, bila kita dah ada kenderaan, bila kita sudah ada peta dia, jalan nak dituju, nak diikut, barulah boleh kita sampai ke tujuan kita punya destinasi, kita punya goal. Ya. Alright, itu nombor 3. Dan yang keempat ni saya pinjam dari Jiwon sebenarnya. Apa dia kata? Dia kata kita hendaklah berpandangan jauh. Bila kita terlibat dalam satu bisnes tu, kita tidak boleh memikirkan hanya untuk minggu depan ataupun bulan depan ataupun tahun depan. Orang-orang yang berjaya ni, yang besar-besar big businessman ni, pandangan mereka jauh. Seorang billionaire, dia punya rancangan tu jauh ke depan daripada orang yang makan gaji seperti kita ni. Saya tak makan gaji lagi, tapi kebanyakan orang makan gaji, mungkin dia punya tu boleh ialah nak sampaikan akhir bulan. Macam saya, apa yang saya lalui dulu masa saya bekerja, kita punya goal nak sampaikan akhir bulan supaya kita boleh dapat bayar bil api, bil air kan, bil telefon, bayar sewa dan sebagainya. Tapi kalau orang yang berpandangan jauh ni, dia 3 tahun ke hadapan, 5 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan. Jadi dalam bisnes ni kita jangan memandang jangka pendek. Kita nak jual mesin, okey dah jual mesin tu apa dia? So that's it. Kalau fokus kita nak jual mesin saja dan bisnes kita adalah bisnes jangka pendek. Bulan ni tak jual mesin lagi. Kalang kabut. Nak cari customer. So kita kena berpandangan jauh. Pandangan jauh tu berada bila kita ada plan ke hadapan 3 tahun, 5 tahun ke hadapan. Jadi langkah yang kita ambil, tindakan yang kita ambil tu tak sama dengan orang yang pandangannya seminggu ataupun sebulan. So jauh berbeza. Saya selalu membuat contoh ini macam katakan seorang penagih dadah. Dia punya pandangan dia cuma setengah jam je. Dia nak dapatkan duit, nak cari duit untuk dapatkan dia punya fix tu, untuk melegakan diri dia untuk setengah jam yang seterusnya kan. Jangka pendek. Jadi kita sebagai seorang businessman, seorang kangen entrepreneur, kalau kita nak jadi kangen entrepreneur yang berjaya, kita kena berpandangan jauh, melihat ke hadapan. Ya betul. Planning. This is planning. Bila kita pergi sekolah pada umur 7 tahun tu, bukanlah kita nak jadi engineer pada umur 8 tahun. Berapa lama? How long does it take untuk kita akhirnya berjaya jadi engineer ataupun jadi doktor? So perancangan tu sejak dari 7 tahun sampai umur 24 tahun. Betul tak? 24 tahun baru kita boleh mencapai apa yang kita rancangkan masa kita kecil dulu. So sama juga dalam bisnes ni, kita sentiasa kena ada, kita dipanggil, kalau tu dipanggil perspektif horizon. Yang benda tu jauh ke hadapan. So jadi jangan cepat give up. Jadi kadang-kadang kita menerima rintangan ataupun rejection. So jangan cepat putus asa, kerana bisnes ini adalah bisnes jangka panjang. Tak apa, kalau rejection itu adalah, anggap itu sebagai sebahagian daripada kita punya training untuk kuatkan badan kita. Kita perlukan rintangan dalam hidup ini. Betul tak? Siapa setuju? Kita perlukan rintangan dalam hidup ini. Kalau kita pergi gym, tahun lepas kita angkat besi kan? Angkat besi 1 kilo. Ya, 1 kilo. Tahun ni pun 1 kilo juga angkat. Mana ada growth ni? Masa kita besar tu je lah. So kalau kita nak besar masa, so mungkin setiap bulan kita kena increase rintangan tu.
Jadi bila ada rintangan, barulah masa tu tumbuh besar macam Sazali, brother Sazali kita. So mungkin kita akan invite dia untuk ni Mr. Universe. Baru saja pasang mesin dia. So kena ada rintangan. Jadi lagi besar rintangan dia, lagi besar dia punya result dia. Betul tak? Setuju? Lagi berat, lagi besar rintangan. Alright. Lagi besar kita punya result dia. So guys, saya harap perkongsian yang pendek ini telah biasanya bukan satu yang baru, semua orang tahu. Ini adalah rangkuman daripada pemerhatian saya kepada leader-leader yang telah berjaya dan semalam perkongsian yang kita ada selama lebih kurang 2 hari ini. Inilah dia basically. Ada banyak lagi mungkin, tapi saya nak make it ni benda-benda yang paling penting, yang utama saya rasakan perlu ada kepada setiap orang yang ingin berjaya dalam bisnes ni. Ya. So jangan lengah lagi. Siapa yang belum beli tiket sekarang, kerana dalam masa mungkin 2 jam lagi, sekarang pukul 3, 2 jam lagi peluang untuk anda merubah kehidupan anda masih ada lagi, tapi untuk dapat hadiah lah basically, dapat grand lucky draw kan. So log in you punya tiket hari ini, get it done, okay? So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap perkongsian yang pendek ini telah dapat memberikan sedikit input yang betul. Balik kepada itu you. Alright, terima kasih banyak kepada Master Sifu Zahid atas perkongsian Champion Mindset. Kalau kita ubah mindset kita, semuanya boleh sebenarnya. Sebab semuanya bermula dengan mindset. Betul tak Hafiz? Betul.